Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. La plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Les bonnes de mes copines, à mes copines, à mes copines. Je veux bombarder, bombarder. Jadi saya nak buat tentang pengenalan cerebral palsy. Apakah itu cerebral palsy? Okey. Cerebral palsy merupakan satu gangguan yang kebolehan mengawal kedudukan dan pengaktifan badan disebabkan oleh kerosakan pada otak yang sedang berkembang. Okey, CP atau dikenali cerebral palsy bukan merupakan sejenis penyakit yang tidak bersifat progresif, iaitu semakin memburuk. Okey. CP biasanya terjadi 1 hingga 2 daripada 1000 bayi, tetapi ianya boleh terjadi lebih daripada 10 kali, sering melibatkan bayi beramantang dan juga sering jadi pada bayi yang tidak cukup berat badan semasa lahir. Cerebral palsy terdiri daripada 4 jenis, iaitu yang pertama jenis spastik. Jenis spastik terdiri daripada 3 bahagian, iaitu quadriplegia, diplegia dan hemiplegia. Quadriplegia melibatkan kedua tangan dan kedua kaki. Diplegia melibatkan anggota kaki sahaja dan hemiplegia melibatkan anggota sebelah tangan dan kaki pada sebelah badan. Okey, jenis cerebral palsy yang kedua ialah jenis dyskinetic, dan yang ketiga jenis ataksik, dan yang keempat yang terakhir ialah jenis campuran daripada spastik dan dyskinetic. Seperti yang kita tahu, cerebral palsy ini terbahagi kepada 4 jenis, iaitu spastik, dyskinetic, ataksia dan juga campuran. Okey, untuk ciri-ciri kanak-kanak yang mengalami cerebral palsy spastik ini adalah mereka mengalami kesukaran pada waktu makan, mereka mengalami kesukaran untuk bertutur dan juga mereka mengalami kesukaran untuk berdiri, berjalan ataupun berpijak dengan betul. Okey, yang kedua ialah dyskinetic. Ciri-ciri untuk kanak-kanak dyskinetic ini adalah mereka sangat susah untuk mengawal pengeluaran air liur mereka. Dan yang ketiga adalah ataksia. Ataksia lebih kurang je dengan yang pertama tadi, iaitu spastik, tapi mereka mempunyai masalah ciri-ciri masalah pertuturan, masalah untuk berjalan dan juga pergerakan yang tidak stabil. Okey, yang keempat adalah campuran. Campuran ini ialah kombinasi antara spastik, dyskinetic dan juga ataksia. Mereka punya ciri-ciri atau kesan jika mengalami cerebral palsy campuran ini adalah mengikut kanak-kanak tersebut. Tetapi yang paling ketara adalah dari segi keseimbangan dan juga koordinasi. Dan hal ini akan mengakibatkan kesan yang amat ketara dan juga mengganggu cara mereka berjalan. Saya ingin menerang serba sedikit mengenai penyebab cerebral palsy. Cerebral palsy atau lebih dikenali sebagai CP biasanya disebabkan oleh kecederaan otak yang terjadi semasa bayi yang masih dalam kandungan, proses persalinan berlangsung, bayi yang baru lahir dan juga anak yang berumur kurang daripada 5 tahun. Tetapi kebanyakan penyebabnya tidak diketahui kerana 10 hingga 15% terjadi akibat cedera sewaktu lahir dan kekurangan aliran darah ke otak sebelum, semasa dan setelah bayi dilahirkan. Bayi pramatang berisiko tinggi untuk mendapat CP kemungkinan kerana saluran darah ke otak belum berkembang secara sempurna dan mudah mengalami perdarahan atau kerana tidak dapat mengalirkan oksigen dalam jumlah yang memadai ke otak.
yang pertama ialah rawatan terapi fizikal. Okey, terapi fizikal ini merupakan senaman fizikal seperti regangan untuk longgarkan otot-otot dan sendi. Ia memerlukan beberapa peralatan untuk berfokuskan kepada kemampuan individu. Okey, kanak-kanak yang tidak dapat berjalan dengan kuat akan diajar dan juga dilatih berjalan menggunakan tongkat, kerusi roda, crutches atau walkers. Kanak-kanak yang mempunyai kaki yang tidak sama panjang akan dikenakanlah kasut khas yang bertumit tinggi pada kaki yang lebih pendek. Okey, seterusnya rawatan kedua kita panggil rawatan terapi kerja, terapi cara kerja. Dalam bahasa Inggeris kita panggil occupational therapy. Okey, terapi ini berfokuskan kepada objektif untuk bantu kanak-kanak meningkatkan perkembangan motor halus seperti tangan, kaki, muka, jari tangan dan juga jari kaki. Okey, terapi ini termasuk pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas seperti cara berpakaian, cara makan, cara pergi ke tandas dan cara tidur dan sebagainya. Kaedah ini memerlukan beberapa sokongan khusus seperti kerusi roda bagi memudahkan pergerakan dan pergerakan kanak-kanak untuk menyertai aktiviti yang bersesuaian. Okey, terapi yang ketiga kita panggil terapi hidro, terapi air. Okey, iaitu terapi air. Kaedah ini berdasarkan kepada rangsangan air iaitu pergerakan dan aktiviti dalam air. Okey, rangsangan air membolehkan pesakit merasa tenang melakukan gerakan motor halus dan kasar dalam air. Aktiviti gerakan regangan dalam air dapat melembutkan fungsi-fungsi sendi, melonggarkan otot-otot, meningkatkan daya ketahanan jantung dan seterusnya dapat memantapkan perkembangan fizikal dan psikomotor. Okey, terapi yang keempat iaitu terapi pertuturan aktiviti. Okey, terapi ini sangat sesuai dengan kanak-kanak yang mengalami masalah bercakap dan makan. Dengan bantuan bahan visual atau konkret, kanak-kanak akan dibimbing dan dilatih untuk mengungkapkan kata-kata verbal. Okey, kanak-kanak dibimbing untuk menguasai kemahiran pergerakan bibir dan lidah. Kanak-kanak cerebral palsy akan dibimbing dan dilatih untuk menguasai bahasa non-verbal atau bahasa isyarat untuk menggunakan gerakan bibir, lidah dan jari. Okey, terapi ini membolehkan mereka berkomunikasi dengan kanak-kanak yang menghadapi masalah sama dan orang lain yang normal. Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa jenis rawatan yang boleh kita gunakan kepada kanak-kanak yang mengalami masalah cerebral palsy, iaitu terapi integrasi sensori. Apakah yang dimaksudkan dengan terapi integrasi sensori? Terapi integrasi sensori adalah pendekatan yang boleh digunakan kerana ia boleh mencapai satu tahap optimum dari sudut pergerakan dan juga memperbaiki keseimbangan kanak-kanak semasa duduk, berdiri, berjalan dan juga ketika melakukan aktiviti. Terapi ini termasuklah sentuhan dan urutan pada bahagian badan tertentu. Terapi ini juga memerlukan beberapa alat sokongan khusus seperti alat styrofoam chips dan juga alat permainan serta air. Selain daripada terapi integrasi sensori, terapi ubat-ubatan juga boleh digunakan untuk menyembuhkan ataupun membuat rawatan kepada kanak-kanak yang mengalami masalah cerebral palsy. Namun, ubat-ubatan yang digunakan adalah untuk mengurangkan ketegangan dan bukan untuk menyembuhkan. Ini disebabkan kerana kanak-kanak yang mempunyai masalah cerebral palsy tidak sembuh sepenuhnya. Okey, ubat-ubatan yang diiktirafkan ialah seperti diazepam, baclofen dan juga detrolen. Suntikan ubat seperti botulinum toksin juga dapat membantu ataupun mengurangkan ketegangan pada bahagian-bahagian otot yang mengalami ketegangan. Akhir sekali, pembedahan atau surgery. Pembedahan tentu hanya akan dilakukan mengikut keperluan. Sebagai contoh, kanak-kanak yang mengalami kesakitan ataupun bergerak menggunakan hujung kaki perlu dilakukan pembedahan ortopedik untuk memanjangkan urat kaki kanak-kanak itu. Pembedahan ini dapat membantu kanak-kanak yang mengalami masalah cerebral palsy untuk mengawal keseimbangan dalam pergerakan. Ini memudahkan mereka berjalan dan melaksanakan aktiviti dengan lebih baik. Selepas pembedahan,
kanak-kanak masih dibekalkan peralatan khusus untuk pergerakan lebih baik seperti kerusi roda dan walker. Kesimpulan bagi penyakit cerebral palsy ini, sebagai ibu bapa ataupun guru-guru boleh merujuk penyakit ini kepada pakar-pakar tertentu agar penyakit ini dapat dibendung dan anak-anak mereka boleh menjadi seperti manusia normal yang lain. Sekian. Okay, kalau korang suka video ni jangan lupa subscribe, like and comment.